Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu liman ahamani, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qadr, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu allazi la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul arsyil azim. Ya alim ya halim ya ali ya azim, ya ghani ya muni ya fattah ya razzaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasallam. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bi halalin haram wa bisawab bismika Allahumma ya da'im ya qayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi barakati syarif fa anta himala dunya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tamin lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaitika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah, jumpa lagi kita hari ini untuk pengisian selepas subuh. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala Dia memasya insyaAllah. Itu lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah sebelum kita teruskan, kita share dahulu dengan sahabat-sahabat pada hari Jumaat ni. Mohon share dengan sahabat-sahabat, insyaAllah sahabat-sahabat di grup WhatsApp ataupun di grup Facebook. Mohon share untuk lagi dapat pahala. Mohon share sahabat-sahabat, insyaAllah. Audio kuliah, mohon share. Ada di Facebook audio kuliah, insyaAllah. Semalam tidak dapat di audio kuliah, pagi ni insyaAllah alhamdulillah dapat. InsyaAllah. InsyaAllah kita teruskan dengan ayat 58 pagi ni, insyaAllah. Sambungan maghrib semalam ayat 57. Kita sambung terus dengan ayat 58 surah Hud. Masih lagi surah Hud.
tafsir pada tuan guru kita Allahyarham Murabbi Nik Abdul Aziz Nikmat, insyaallah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 58. Walamma jaa amruna najjayna huda wallazina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min azabin ghaliz. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat 58 yang bermaksud, insyaallah mohon komen kalau tak jelas. Walam dan apabila datang azab kami selamatkan Nabi Hud beserta dengan umatnya yang beriman dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan mereka dari azab yang keras. Surah Hud ayat 58. Saya ulang balik. Dan apabila datang azab kami selamatkan Nabi Hud beserta dengan umatnya yang beriman dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan mereka dari azab yang keras. Ya, dah sampai ke tahap Allah turunkan azab, ya, pada kaum Nabi Hud. Ya, bila datangnya azab datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah turunkan, Allah selamatkan Nabi Hud berserta dengan umatnya yang beriman. Nak mengingatkan kita, ya, iman kita macam mana bila datangnya azab Allah Taala. Kalau kita beriman, InsyaAllah, Alhamdulillah, tak jadi masalah. Ya, kita masih lagi umat Rasulullah SAW. Ya, tetapkan iman kita. Dan bila datangnya azab tersebut, Allah selamatkan orang yang beriman bersama Nabi Hud bersama dengan rahmat dari kami. Maksudnya rahmat daripada Allah Ta'ala. Bersama rahmat kasihnya Allah Ta'ala terus pada umat Nabi Hud. Allah selamatkan mereka dari azab yang keras. Allah memang hebat. Ya, memang hebat azab Allah Subhanahu Wa Taala. Walamma jaa amruna, setelah sampai urusan politik kami, setelah time pentadbiran kami. Ya, setelah sampai urusan politik kami, iaitu Allah. Setelah sampai time pentadbiran Allah. Perkataan amruna merupakan perkataan yang payah hendak diberikan makna kerana kita kena memilih terjemahannya mengikut keadaan dan kesesuaian tempat. Perkataan amr juga telah digunakan di dalam ayat-ayat berikut. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada hakikat benda itu, jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Surah Yasin ayat 82. Ni perkataan tu pun mempengaruhi keadaan semasa, keadaan sesuatu benda. Maknanya hebatnya Allah nak buat tetap jadi. Ya, takkan tak jadi. Bila Allah sebut kun fayakun, jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairum wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah
dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab, yakni Allah, ataupun kitab Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik, yakni bagi kamu, dan lebih elok pula kesudahannya. Surah Nisa ayat 59. Ini ditambah lagi 2 ayat yang support cerita pasal kaum Nabi Lut. Jadi oleh yang demikian, kalimah amru ini juga memberi makna politik. Ayat wa ulil amri yang boleh dimaknakan sebagai orang-orang yang bertanggungjawab dalam hal politik dan hal ehwal pentadbiran negara. Apabila kita membaca buku-buku politik, perkataan wa ulil amr diberikan bermacam-macam pentakrifan. Antaranya kuasa mentadbir pemerintahan ataupun urusan hidup. Dari segi pelaksanaan pentadbiran Tuhan pula, tidak semestinya keingkaran manusia itu Tuhan akan membalasnya dengan segera. Kadangkala Tuhan tunggu hingga 20 tahun barulah dibalas kepada anak cucu mereka. Itu bergantung kepada kebijaksanaan politik dan pentadbiran aku, kata Tuhan. Apabila sampai timenya, aku akan jalankan kerja politik aku. Maka najainahu dal wallazina amanu ma'ah, kami melepaskan Nabi Hud sendiri dan juga penyokong-penyokongnya, birahmatim minna, melalui rahmat daripada kami. Oleh sebab kasihan belas aku, maka aku melepaskan Nabi Hud dan penyokong-penyokongnya. Allah Akbar. Kaumnya Allah datangkan azab, ya. Itulah pentadbiran Allah Ta'ala. Cukup masa, cukup time, dia dah bagi tempoh, dia dah bagi can, kata orang, ya. Allah dah bagi can secukup-cukupnya, sepuas-puasnya kaum Nabi Hud, ya, yang menghina Rasul, yang menghina Nabi Hud, yang menghina Allah Ta'ala, yang ingkar perintah Allah Ta'ala. Allah bagi masa secukup-cukupnya, Allah turunkan azab. Nabi Hud Allah selamatkan dengan yang mengikutnya, yang follow Nabi Hud, yang betul-betul beriman dengan Nabi Hud. Allah selamatkan dengan rahmatnya. Selamat. Bukan di dunia je selamat, di akhirat pun selamat. Yang kaum yang ingkar dengan Allah Ta'ala, dunia pun tak selamat, akhirat jangan ceritalah. Kita nak dua-dua yang selamat, ya? Dua-dua yang pastikan kita dapat diselamatkan. Ni, aku melepaskan Nabi Hud dan penyokong-penyokongnya melalui rahmat daripada Allah Subhanahu. Allah, tuan-tuan, kasihnya Allah Ta'ala kepada Nabi Hud. Wa najainahum min azabin ghaliz, dan kami melepaskan mereka daripada azab yang begitu serik, yang begitu perit, yang begitu teruk bahayanya. Apakah jenis azab yang Tuhan turunkan ke atas kaum Ad? Tuhan jelaskan secara detail dalam ayat-ayat yang lain. Ni, ya, akan diterangkan apa jenis azab kaum Ad. Akan diterangkan dengan ayat yang lain, insya-Allah. Tapi panduan kita, ya, yang kita dapat summarizekan ini ialah azab Allah tetap akan datang, cuma tunggu dan lihat dan bila masa akan turun. Pasal apa? Ni pentadbiran Allah Ta'ala. Adanya buat politik yang dibuat oleh Allah Ta'ala, maksudnya pentadbiran Allah Ta'ala yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nak dikaitkan dengan politik ada, ya, dia kena renung kita. Sebab tu jangan lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Yang kita lalui sekarang ni pun kita tak tahu macam mana
yang akan berlaku sebentar lagi ataupun esok hari ataupun yang akan datang. Hanya kena renung-renung lah. Maksudnya kita kena renung hari ni hari Jumaat. Dari Jumaat macam mana hebatnya ada waktu doa hari Jumaat. Sebut ulama hari Jumaat banyakkan selawat, dan ada satu masa yang paling mustajab pada hari ini, hari Jumaat. Ya, sepatutnya kita boleh sembahyang Jumaat. Sepatutnya kita boleh mandi sunat hari Jumaat. Dan tak sembahyang Jumaat, apa salahnya kita mandi sunat hari Jumaat? Dan macam-macam lagi kelebihan hari Jumaat. Antaranya waktu mustajab. Kalau ada sembahyang Jumaat, antara dua khutbah Jumaat, kata ulama, waktu antara yang paling mustajab. Ini kena renung kita balik. Kita berdoa mohon pada Allah Ta'ala. Yang tak dapat ke masjid, yang tak dapat sembahyang Jumaat, kita mohon ada satu masa yang paling hebat hari ini yang kena renung kita. Terus ayat 59, apa yang berlaku pada kaum Ad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilka 'ad ja'adu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Maksudnya surah Ad, ya, Sadaqallahul Azim, ayat 59, dan itulah peristiwa kaum Ad, mereka mengingkari ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, serta mereka menderhaka kepada rasul-rasulnya. Mereka menurut perintah tiap-tiap ketua yang bermaharajalela, lagi degil dalam keingkarannya. Ya, maksudnya peristiwa kaum Ad ni, mereka mengingkari ayat-ayat Allah, ayat keterangan Tuhan mereka. Ni nak mengingatkan kita pun macam mana dengan ayat Allah yang dah disusun 30 juzuk, 6,236 ayat, 114 surah. Macam mana dengan kita? Nak mengingatkan kita, kaum Ad yang dulu engkar dengan Allah Ta'ala, Allah turunkan dengan azab yang hebat. Kita kalau engkar macam mana? Cuba renung, cuba buka minda tuan-tuan kita ni. Ya, bagaimana kita dengan ayat Allah Ta'ala? Allah dah tunjukkan peristiwa ni. Kalau kita tak yakin juga, ke mana kita? Ni ayat Al-Quran. Ceritakan sejarah kaum Ad. Ya, mereka menderhaka kepada rasul-rasulnya. Sebelum tu engkar ayat keterangan Allah. Dan mereka menurut perintah tiap-tiap ketua yang bermaharaja lela. Berlaku tak? Sekarang pun masih ada berlaku juga manusia-manusia macam tu. Perangai yang lagi degil dalam keingkaran. Dalam ingkar, kedegilan tu yang amat sangat. Selepas diturunkan azab dari Nabi Hud, dan Nabi Hud terselamat bersama dengan penyokong-penyokongnya, manakala puak-puak Ad dan segala yang menentang dibinasakan daripada muka bumi. Kemudian Tuhan berkata, wa tilka 'ad, itulah dia wahai Muhammad, kaum Ad. Tuhan memberitahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah cerita kaum Ad. Kehandalan mereka membelah, memaras dan menebuk bukit untuk membuat rumah dan stadium, serta begitu tingginya kemajuan sains teknologi mereka. Tetapi kaum Ad ini jahadu bi ayati rabbihim, mereka itu mengingkari segala ayat-ayat Allah. Wa asaw rusulahu, dan mereka itu derhaka kepada semua rasul-rasul. Ini perangai kaum Ad yang dikatakan hebat. Allah binasakan dia. Walaupun dikatakan hebat. Antara yang ditulis ini, kehandalan mereka membelah, memaras dan menebuk bukit untuk membuat rumah, serta stadium, serta begitu tinggi kemajuan sains dan teknologi mereka. Ini zaman kaum Ad. Ya. Hebat.
buat rumah di bukit. Batu-batu tu ditebuk, diukir, ditebuk, diukir menjadi apartmen, menjadi rumah, menjadi banglo. Batu-batu. Dan mereka derhaka kepada Rasul-Rasul. Mereka ingkar ayat-ayat Allah. Zaman kita pun zaman teknologi hebat. Sekarang belajar daripada rumah, boleh buat live streaming dan macam-macam. Hebat, hebat. Ada yang mengatakan kita jauh, kita disebabkan ada COVID ni lah, kita dah ke depan 5 tahun yang awal. Bab trend ataupun pemodenan kita ni, teknologi dia, kita dah ke depan 5 tahun awal. Pasal COVID-19. Kita boleh live streaming, kita boleh belajar. Tak payah pergi sekolah, tak payah pergi college, dari rumah, dari bilik, kita boleh terus belajar live streaming. Allah, tuan-tuan. Kalimah rusulah dalam bahasa Arab ialah perkataan berbentuk jamak. Terfikirlah kita bagaimana mereka menderhaka semua rasul, sedangkan rasul yang dihantar kepada mereka hanya seorang saja, iaitu Nabi Hud. Jawabnya, walaupun dihantar seorang sahaja Nabi untuk kaum Ad, tetapi dengan sebab risalah yang dibawa oleh Nabi Hud ini sama seperti risalah Nabi-Nabi yang lain, maka apabila mereka menderhakai seorang Nabi, bererti mereka turut menderhakai semua Nabi-Nabi. Apa yang hendak diberitahu adalah betapa teruknya keadaan orang yang melawan Nabi. Maksudnya bukan kaum Ad tu banyak Nabi, tak, satu je. Tapi yang hebatnya, risalah yang dibawa oleh Nabi Hud adalah sama dengan Nabi-Nabi yang lain, sama juga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bila dia engkar, bila dia menentang, maksudnya dia melawan semua Nabi-Nabi. Macam kita lah. Kalau kita engkar, hina Nabi kita, buat kartun, lukis, gambar tak elok Nabi kita, direka-rekanya gambar Nabi, maksudnya dia menghina Nabi. Maksudnya bukan dia hina Nabi juga, dia menghina start daripada Nabi Adam sampailah ke Nabi Muhammad SAW. Bukan calang-calang tu. Maksud Allah Subhanahu Wa Taala tu maksudnya kalau hina satu Nabi, maksudnya dia sama juga menghina keseluruhan Nabi-Nabi yang Allah utuskan. Jangan buat perangai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah juga keadaannya orang yang melawan Nabi Muhammad, baik dari segi ibadat, syariat dan muamalat. Dia bukan hanya melawan Nabi Muhammad seorang, bahkan dia melawan semua rasul dan malaikat, sehingga sanggup melawan Allah Ta'ala sendiri. Apabila ada kesedaran sebegitu, barulah terasa kebodohan dan ketololan diri sendiri kerana sanggup melawan zat yang tidak patut dilawan, khususnya golongan Nabi-Nabi. Walaupun Nabi-Nabi terdiri daripada golongan manusia, mereka juga berhak, mereka juga beranak pinak, beristeri dan berumah tangga. Tetapi Allah Ta'ala sendiri yang memilih mereka. Ini menandakan bahawa mereka adalah orang yang berkelayakan memimpin manusia seluruhnya. Bukan di pilihan raya kan. Nabi ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan ada bab pilihan raya. Semua Nabi Allah utuskan. Allah yang pakar, maha pakar memilih. Kita takat pangkah aja pun tak terdaya. Itu pun tersalah pangkah, tersalah pilih, dapat pemimpin pelik, dapat pemimpin yang tak sepatutnya menjadi pemimpin. Kita yang berfikiran, ada sijil, ada educated, semua cukup. Zaman teknologi, tu pun salah pilih kita. Maksudnya tak utilize betul-betul ilmu yang kita dapat. Itu kena renung kita. Yang ni, maksudnya samalah keadaan siapa yang melawan Nabi Muhammad juga. Pasal apa? Dari segi ibadat, dari segi syariat, dari segi muamalat, semuanya tak ikut Nabi Muhammad. Dia bukan hanya melawan Nabi, tapi dia melawan semua rasul dan malaikat
yang Allah utuskan sehingga sanggup akhirnya melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kena renung kita. Jangan kita lawan, maksudnya kita betul Nabi itu keturunan macam manusia juga, tapi dia terpilih dari kalangan kita untuk diutuskan Allah Ta'ala. Wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Bila mereka derhaka kepada Rasul-Rasul, sudah pasti mereka akan mengikut orang lain. Kadang-kadang ada orang berkata, aku tidak turut, iaitu ikut apa yang Tok Guru kata kepadaku. Apabila kita tanya, kalau begitu kamu hendak turut siapa? Dia jawab, aku turut sesiapa pun. Aku tidak turut sesiapa pun. Tidak ada manusia di dunia ini, apabila tidak turut Nabi, dia juga tidak turut sesiapa. Tidak ada. Apabila seorang itu tidak turut Nabi dan Allah Ta'ala, bererti dia mesti turut orang lain. Kerana apa? Kerana orang lain inilah yang mempengaruhinya. Kata Tok Guru, Amba sentiasa sebut, orang jenis atas pagar sebenarnya memang tidak ada. Yang ada adalah orang syurga ataupun orang neraka. Di akhirat kelak, orang yang berada di tembok Al-A'raf itu pun akhirnya akan berkesudahan sama dia ada di syurga ataupun neraka. Jadi mengapa kita hendak turut, yakni ikut orang lain? Boleh jadi diugut ataupun dipujuk. Boleh jadi juga sudah terlekat budi kerana selalu diberi pinjam pitih atau kereta atau di jamuan teh. Katalah apa-apa saja pun, sebenarnya punca yang boleh mempengaruhi manusia semuanya terletak pada Tuhan. Tak boleh duduk atas pagar, kata Tok Guru. Ya, dia mesti antara dua saja. Satu ke neraka, satu ke syurga. Tak ada pun. Tak boleh. Tak boleh nak kata kita duduk atas pagar. Jangan. Ya, dua tu ya. Pilihan kita besok di akhirat, iaitu neraka, satu lagi syurga. Kalau masuk syurga, alhamdulillah. Masuk syurga tak jadi masalah. Pasal apa? Semuanya rahmat, semuanya selamat. Yang kita bimbang masuk neraka. Dua-dua tempat kalau masuk tak mati-mati. Masuk syurga alhamdulillah, tak mati. Pasal apa? Memang keadaan begitu. Tapi selamat di syurga. Yang kita bimbang di neraka. Dah lah masuk neraka, tak mati. Diseksa macam mana, diazab macam mana pun, dihidupkan balik, diseksa balik. Azab seazab-azabnya. Pedih sepedih-pedihnya. Tak ada kurang, tak ada lebih. Memang terus diazab sampai tak tahu nak kata. Itu kena renung. Ya, maksudnya perangai kita di dunia ni, jangan kata kita duduk atas pagar. Tak. Dua je pilihan kita, satu ke neraka, satu ke syurga. Tak ada boundary tuan-tuan. Kalau dah masuk syurga, syurga. Kalau masuk neraka, masuk neraka. Katakanlah kita takut kepada seorang, ya, tetapi berbanding dia dengan Tuhan, mana lebih handal? Mana lebih besar? Penampar tapak tangan dia ataupun tapak tangan Tuhan? Mana lebih banyak? Pitih dia ataupun pitih Tuhan? Pitih duit lah, kata Tok Guru. Mana lebih kuat? Pengaruh dia ataupun pengaruh Tuhan? Katakanlah pengaruh dia merangkumi sebuah negara, tetapi pengaruh Tuhan merangkumi seluruh langit dan bumi. Hebat mana pun, ya, pemimpin negara, hebat mana pun raja, ya, kadang raja satu negeri je, kadang raja satu Malaysia je, satu Semenanjung, satu dunia. Tak. Satu negara, satu raja, satu presiden. Tapi raja segala raja, Allah Subhanahu. Satu alam ni semua dia punya. Cuba kita fikir secara jelas dan liberal ataupun terbuka tanpa dipengaruhi oleh siapa. Adalah satu kebodohan kerana takutkan manusia yang serba kekurangan berbanding takut kepada berkuasa yang berkuasa seperti malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir merupakan makhluk Tuhan.
Kalau kita mampu melihatnya, tidak ada pada tubuh yang sedap mata memandang. Dengan taringnya, bau busuknya dan suaranya yang berserabut untuk didengar. Kalau tidak takut juga kepada Tok Munkar dan Nakir, habislah ikhtiar para pendakwah untuk berdakwah. Allah, tuan-tuan. Ini. Ya, ceritakan Tok Guru. Ya, buka minda kita. Kita kena buka minda kita, jangan dipengaruhi oleh siapa. Adalah satu kebodohan kerana takutkan manusia yang serba kekurangan berbanding kepada orang yang berkuasa seperti malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir merupakan makhluk Allah. Kalaulah kita mampu melihatnya, tidak ada pada tubuhnya yang sedap mata mandang. Diceritakan Tok Guru. Keadaan Munkar Nakir ni kalau dapat tengok lah, tak lalu kita, tak terdaya sebenarnya. Yang dah melihat tu pun tak pernah cerita dekat kita. Betul tak betul? Yang dah melihat Munkar Nakir tu tak pernah cerita pun rupa dia macam mana. Orang Perak kata rupa. Yang dah melihat tu pun tak balik-balik untuk cerita kat kita sebenarnya. Pasal apa? Dia dah mati. Dengan taringnya dan baunya yang busuk, suara yang berserabut untuk didengar. Hebatnya kejadian Allah Ta'ala. Hebatnya Munkar dan Nakir. Kalau tidak takut juga bab Munkar Nakir, habis kita punya modal untuk nak dakwah orang-orang. Kalau betul-betul dia tak takut, aduh mana renung kita. Kita kena cari jalan biar dia takut dengan Munkar Nakir. Pasal apa? Itulah memang kita jumpa, memang kita tak terkecuali. Tak ada siapa pun terkecuali nak menghadap Munkar Nakir. Sebab itulah kita kena mengasihani orang yang tidak mendengar nasihat Allah Ta'ala. Jangan kita cepat marah, cepat membenci dan cepat merajuk. Tetapi sebaliknya kita kena cepat-cepat menaruh kasihan belas kepada mereka. Aku kasihan kepada kamu. Kenapa kamu melawan Tuhan? Apalah untungnya kamu menolong orang yang tidak mahu kepada Tuhan? Ingatkan kita. Sebab itulah kita mengasihani. Kita kena mengasihani orang yang tidak mendengar nasihat Allah Ta'ala. Kesian dia. Tak nak dengar, tak nak urut perintah Allah Ta'ala. Memang kita kena kasihankan. Pujuk dia. Kalau tak nak solat tu pun dah teruk sangat sebenarnya. Kesian kat dia. Dia tak nak sujud dengan Allah Ta'ala. Bukan kesian apa? Besok nak jawab tu macam mana? Besok di dalam kubur macam mana pula? Siapa yang nak tolong besok? Soalan-soalan satu je, bab solat aja. Tak terdaya kita. Jangan kita cepat marah, jangan cepat membenci dan cepat merajuk. Tapi sebaliknya kita kena cepat-cepat menaruh belas kasihan pada mereka. Aku kasihan kepada kamu, kenapa kamu melawan Tuhan? Apa untungnya kamu menolong orang yang tidak mahu kepada Tuhan? Apa untungnya? Itu antara kita, cara-cara kita nak pujuk. Siapakah orang itu? Mereka adalah Jabbarin Anid. Sekarang ini diktator lah. Sekarang ini dipanggil diktator. Orang yang bermaharajalela dan menguasai ke atas orang lain. Bolehkah dibuat kawan puak-puak diktator ini? Sedangkan orang lain tidak kena belaka. Mana boleh dibuat kawan orang-orang begini. Tuhan selalu sangat Tuhan menyebut mengenai orang-orang yang bersifat diktator. Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Sadaqallahul Azim, surah Al-A'raf ayat 45. Iaitu mereka menghalang, yakni dirinya sendiri dan juga orang lain dari menurut jalan Allah, dan mencari helah menjadikan jalan itu bengkok terpesong. Sedang mereka pula tidak percayakan
hari akhirat. Surah Al-A'raf ayat nombor 45. Ya, dia menghalang dirinya sendiri dan juga orang lain. Itu dipanggil diktator untuk menurut jalan Allah. Dia akan cari helah menjadikan jalan itu bengkok, terpesong. Sedang mereka pula tidak percayakan hari akhirat. Allahu Akbar. Allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Iaitu mereka yang menghalang dirinya sendiri dan juga orang lain daripada menuruti jalan Allah dan mencari helah menjadikan jalan itu bengkok, terpesong. Orang-orang seperti ini mereka mahu supaya manusia menuju Tuhan melalui jalan yang banyak berliku. Mereka tidak mengizinkan manusia menuju Allah Ta'ala secara straight line. Sebaliknya mereka mahu manusia berhenti setakat sampai pada dirinya saja. Cuma orang-orang seperti ini mereka malu hendak menyebut aku ni Tuhan. Mujur juga ada perasaan malu dalam diri mereka. Tetapi bagi Fir'aun, dia secara terang-terangan menyebut, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Nabi Nuh suatu dia berdoa kepada Allah. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu malahu wa waladuhu illa khosarun. Nabi Nuh, ya, surah Nuh ayat 21 menerangkan Nabi Nuh yakni merayu lagi dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menderhaka kepadaku dan mereka telah menurut orang yang harta bendanya dan anak pinaknya tidak menambahinya melainkan kerugian, yakni di akhirat kelak. Doa Nabi Nuh, ya, kepada Allah Subhanahu. Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yaridhu maluhu wa waladuhu illa khasar. Wahai Tuhan, orang-orang itu tidak mendengar kata-kata aku, menyebabkan aku tidak berupaya menasihatkan mereka. Mereka dengar kata siapa? Mereka ikut orang yang banyak duit dan ramai penyokongnya. Sedangkan keadaan orang-orang ini, mereka semakin rugi dan jelas menuju ke neraka. Itulah keluhan Nabi Nuh yang diluahkannya kepada Allah Ta'ala sebelum dia bersembahyang hajat untuk minta supaya diturunkan bala. Sama saja dengan doa Nabi Nuh dan doa Nabi Hud. Cubalah kita renung dan berfikir sejenak. Kalaulah kita ni jenis orang yang diberikan lidah oleh Tuhan, pandai bercakap dan menulis, cubalah kita buat sesuatu melalui lidah dan tulisan kita. Buatlah sesuatu yang boleh membuatkan masyarakat kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah tanpa berdolak dalik lagi. Tu diterangkan, ya, bila dua doa Nabi Nuh dengan Nabi Hud, membinasakan kaum yang ingkar itu. Kita pun sama juga kena buat, tak kira dengan lisan ataupun kena tulis, supaya mereka sedar siapa yang ingkar, walaupun dia Islam, Muslim, tak kira profesional ke tak profesional, kita kena pujuk mereka, sayangi mereka, baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tulis pun boleh, cakap pun boleh, dipesankan oleh Tuan Guru. Melalui ayat ini, bagi orang yang politik, dia mendapat satu lagi modal bahawa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan. Secara serentak dalam lafaz yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, orang yang tidak mahu menuruti aku, pasti dia akan menuruti orang lain. Orang lain jenis yang macam mana? Jabbarin anid, iaitu jenis orang yang menunjukkan kehandalan dan kemaharajalelannya, serta jenis yang tidak mendengar kata orang lain. Orang mesti dengar kata dia sahaja. Ataupun dalam istilah politik sekarang, mereka digelar diktator. Ni, ya, payah orang ni, kedegilan dia. Mereka sangat dimarahi nabi-nabi secara automatiknya
juga dimarahi Tuhan kerana Nabi-Nabi adalah duta Allah ke muka bumi. Seolah-olah seperti duta-duta negara asing yang datang berada di Kuala Lumpur. Percakapan mereka mewakili kerajaan masing-masing. Jadi sebagaimana manusia yang mempunyai dutanya masing-masing, maka Allah Ta'ala juga menghantar duta dia kepada manusia yang terdiri daripada golongan para Nabi. Apa saja yang Nabi kata, itulah perkataan Allah. Apa saja benda yang Nabi buat, itulah perbuatan Tuhan. Apa saja tindak tanduk yang dibuat oleh Nabi, itulah tindak tanduk yang dipersetujui dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah keadaan kita sebagai manusia. Apabila kita tidak mendengar kata-kata Nabi, artinya kita tidak mahu mendengar kata-kata duta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah kita seperti orang primitif. Jadi manusia, jenis manusia yang tinggal dalam hutan dan tidak bertamadun. Walaupun ada terlekat pada poket sebagai tanda kita menulis, ya, menulis, tetapi pemikiran kita masih lagi primitif. Kita masih lagi diibaratkan sebagai orang hutan yang tak mengenal adab perhubungan antara bangsa dan hubungan antara Allah Ta'ala dengan dutanya. Sebab itulah, kata Tok Guru, hamba ulang sekali lagi, pemisahan agama dari politik adalah tindakan teramat salah. Apabila manusia tidak menuruti agama, maka dengan sendirinya dia akan menuruti orang yang melawan Tuhan. Oleh itu yang demikian, sejak berzaman-zaman lagi, tujuan para Rasul berdakwah adalah untuk memautkan hati-hati manusia supaya menjadi hamba Tuhan. Mana ada orang yang di atas dunia ini yang tidak mahu orang lain taat dan patuh kepadanya. Kita semua menghendakinya. Hamba pun hendak juga, kata Tok Guru. Tapi oleh sebab kita ini orang yang mengaji, yakni belajar serta mendapat hidayah dan taufik, maka kita memimpin orang lain hanya untuk berabdi kepada Tuhan. Diri kita diibaratkan sebagai titian, tempat demo meniti untuk sampai ke seberang sana. Kebetulan Tuhan memberi kita sedikit ilmu dan kecerdikan, maka jangan dibiarkan orang lain berhenti setakat diri kita sahaja. Kalau mereka berhimpun hendak berumah tangga di atas jambatan, susahlah orang lain hendak pergi ke seberang sana. Contoh, kita kena pimpin, kena cari jalan untuk sayangkan semua sahabat masyarakat kita. Sebagai sebuah gerakan politik Islam, kita berusaha sedaya upaya memaut manusia supaya mengikuti jejak langkah ulama sebagai pewaris Nabi. Ulama dibahagikan kepada dua, iaitu ulama su' dan ulama akhirat. Imam Ghazali ada menulis dalam bukunya Ihya Ulumuddin mengenai latar belakang sifat-sifat ulama jahat dan ulama akhirat. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk mendedahkan sifat-sifat ulama jahat kepada masyarakat. Tuan-tuan semua boleh lihat dan cam sendiri dari apa yang disebutkan di dalam kitab. Allah Akbar. Ini diingatkan kita mana yang membawa kepada jahat, mana ulama yang kepada akhirat. Diceritakan oleh Tuan Guru. Kita boleh cam sendiri perangai alim ulama, ya, yang mana satu betul, yang mana satu tak sepatutnya. Ada dalam kitab, kita boleh cam ataupun kita boleh cari bagaimana ke arah ni. InsyaAllah takat tukut pagi ni, mudah-mudahan pengisian ni kita dapat bawa menghadap Allah Ta'ala. Jangan lupa berselawat paling banyak-banyak hari ni. Berselawat kita, berzikir kita hari ni hari Jumaat. Esok dah mula 1 Rejab, ya, bermulanya Rejab. Jangan kita tak ambil peluang dengan Allah Ta'ala. Bulan Rejab, Syakban dan hebatnya lagi bulan Ramadan. Puasalah kita salah satunya untuk kita dapatkan stamina kita besok di bulan Ramadan. Praktis kita puasa, ya. Ada kelebihan Rejab, 1 Rejab, 2 Rejab, 10 awal yang Rejab. Macam-macam kelebihan, tuan-tuan boleh cari cerita dia.
mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi dengan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsad. Munawwir qulubana wasabbit imana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ila khairi qaribna wa an syarri amrina wa adiyawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa la hadika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Allahumma a'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadab jabbar wa izzatul wa rasul aminin. Allahumma ghnina bi halalin haram wa bismi bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yuslihu sya'nu an syan, subhanallahil hannan mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin famin Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wala fis samai wasamiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tanihi rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Takhasanna bizil wa jabar wa tasanna bimalak udhal lazi la yamut. Isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bikalimati laita min syarri ma khalaq. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah jumpa lagi insyaallah tengah hari insyaallah sebelum waktu jamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.